kita berada di kepompong lama. Kita berada di kandang lama. Sepatutnya kita tidak perlu lagi ada kepompong, kita tidak perlu lagi ada kandang. Dunia telah dibuang sepadannya. Perkawinan global, artinya komunikasi itu hanya di atas jari. Dulu di kalangan wartawan, di kalangan penulis, yang disebutkan peribahasanya bahawa hujung pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Sekarang ini hujung jari yang menerjemahkan minda. Peperangan yang ada sekarang ini dikuasai oleh peperangan pemikiran, dikuasai oleh peperangan persepsi. Mana-mana kumpulan yang boleh mengubahkan pemikiran bagi peperangan persepsi dan peperangan minda, peperangan pikiran, orang itulah puan-puan, kita hampir kecundang di dalam pilihan raya umum yang ke-12 dan ke-13 sebab kita gagal di dalam peperangan pemikiran dan peperangan persepsi. Persepsi yang dibuat melalui media atas talian dan media baru ketika itu telah tidak kita tangani. Kita hampir-hampir kehilangan kerajaan. Kita hampir-hampir kecundang. Sekali lagi dalam pilihan raya umum yang ke-17, keadaan itu banyak berubah tetapi tidak dapat menambah sokongan. Puan-puan, di dalam keadaan itu kita harus keluar daripada kepompong lama dan kita harus hilangkan gelanggang lama yang sedia ada. Dan kita merasakan bahawa persepsi harus diubah. Daya pemikiran telah diubah, tetapi perlu diubah lebih banyak lagi. Persepsi terhadap kita terlalu negatif. Persepsi terhadap UMNO negatif. Persepsi terhadap DN negatif. Persepsi terhadap kerajaan negatif. Persepsi terhadap kepimpinan juga negatif. Mengikut kajian beberapa ahli akademik mengatakan bahawa persepsi negatif ini berada di tahap 87%. Kenapa? Kerana 93.4% yang menguasai media atas talian dan media baru ini atau media cyber berjaya menukar pemikiran dan persepsi masyarakat dan kumpulan sasaran. Saya minta dan saya ingin ingatkan diri saya bersama-sama dengan pergerakan yang lain dan UMNO keseluruhannya, kita pindah, kita berubah, kita mesti melangkah ke depan bahawa persepsi rakyat harus mengarah kepada UMNO dan barisan dan kerajaan seperti itu. Puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang saya nyatakan ini adalah terlalu berat untuk kita pikul, tetapi ini adalah satu hakikat kajian-kajian empirikal yang telah dilakukan. Dan kita harap apa yang akan kita buat ini belajar daripada beberapa pengalaman tokoh-tokoh yang dulunya tidak digemari tetapi menjadi pemimpin utama. Narendra Modi umpamanya yang mengetuai parti BJP melawan parti Kongres India. Parti Kongres seperti UMNO lah, BJP seperti rakan kita yang belah sana tu. Tetapi kerana susun atur yang terbaik di dalam komunikasi baru ini, dalam alam maya ini, akhirnya BJP menjadi pemerintah. Begitu juga yang menjadi Presiden Amerika secara resmi mulai semalam pun persepsinya beliau akan kalah. Persepsi dan pemikirannya beliau tidak akan menang. Persepsinya beliau akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Amerika. Persepsinya beliau akan dibenci oleh orang Islam. Persepsinya akan dibenci oleh orang-orang yang the color, orang yang berkulit warna bukan berkulit putih. Tetapi penguasaan media sosial yang dilakukan oleh beliau dan pengikut-pengikutnya dan tim komunikasinya, akhirnya Presiden Donald Trump telah menjadi Presiden Amerika kerana kekuatan menggunakan media sosial. Ini harus dipelajari oleh kita. Ini harus dipelajari oleh kita. Tahniah sekali lagi, ia yang dimulakan oleh pergerakan wanita ini.
Kita bukan mahu belajar sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi ataupun Presiden Donald Trump. Mereka melakukan ikut acuan masing-masing yang sesuai dengan US dan India. Kita mesti menggunakan acuan kita sendiri. Tetapi kita boleh menggunakan struktur